Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung dengan dokumen-dokumen perniagaan yang perlu disimpan. Masih lagi di bawah tajuk persediaan menjadi usahawan. Okey, jadi sebelum ni kita dah tengok, kita dah bincang lah kan dokumen-dokumen yang perniagaan yang perlu disimpan. Jadi hari ni cikgu nak terangkan pada kamu secara detail. Okey. Antara tanggungjawab usahawan selepas dia memulakan perniagaan adalah dia kena simpan dokumen di dalam perniagaan dia. Okey. Dokumen sebelum tu kita tengok dulu. Okey. Apa itu dokumen perniagaan? Dokumen perniagaan adalah sumber rekod maklumat urus niaga sama ada secara tunai ataupun kredit. Okey, jadi dokumen ni apa-apa sahaja rekod maklumat sama ada perniagaan kita berurus niaga secara tunai cash ataupun secara hutang. Okey, dokumen perlu disimpan dan perlu difailkan secara sistematik bagi memudahkan penyata keuangan disediakan. Tanpa dokumen, maka penyata keuangan tidak dapat direkod dengan baik sebab setiap urus niaga memerlukan dokumen sebelum kita rekod di dalam penyata keuangan. Okey, contoh dia kita nak buat penyata aliran tunai. Kita nak rekod duit yang masuk di dalam perniagaan kita. Tapi bila kita cari dokumen, kita tak jumpa. Sebagai seorang manusia biasa, kita tak mungkin akan ingat secara tepat semua urus niaga kalau kita tak ada dokumen. Okey. Okey, rekod transaksi bank. Ini adalah dokumen yang pertama yang perlu disimpan oleh perniagaan. Okey, rekod jualan. Okey, rekod pembelian, rekod kos operasi iaitu kos selain daripada kos jualan dan kos pembelian. Okey, rekod ambilan dan juga rekod modal. Okey, rekod transaksi bank ni adalah rekod transaksi duit keluar dan masuk di dalam bank kita. Okey. Rekod jualan pula adalah rekod apabila kita menjual barang. Okey, segala dokumen apabila kita menjual barang. Okey, rekod pembelian pula adalah segala dokumen yang akan kita simpan apabila kita membeli barang. Rekod kos operasi adalah rekod segala dokumen apabila kita membuat pembayaran ataupun kita menerima pembayaran daripada orang lain selain daripada urus niaga kita. Contoh dia, kita membayar sewa ataupun kita menerima wang faedah daripada bank. Yang ni adalah kos operasi. Okey, dia tidak membabitkan duit keluar dan masuk akibat daripada urus niaga kita. Dan seterusnya, rekod ambilan dan modal. Ambilan ni adalah situasi di mana pemilik mengambil barang niaga ataupun dia ambil tunai daripada perniagaan untuk kegunaan peribadi dia. Okey, contoh dia, Ali, dia ada perniagaan kereta. Dia pergi dekat kedai dia, kemudian dia ambil sebiji kereta yang diniagakan, dia guna untuk dia. Kita kira itu sebagai ambilan barang niaga. Ataupun Ali pergi dekat kerani dia, Ali minta 10,000 tunai. Dia minta untuk dia guna sendiri, bukan untuk dia gunakan dalam perniagaan. Itu adalah ambilan. Okey. Kemudian rekod modal. Modal adalah terbalik dengan ambilan. Kalau ambilan, kita ambil
barang niaga ataupun tunai kita guna untuk kegunaan kita. Tetapi kalau modal, peniaga tu ambil barang dia sendiri dan dia masukkan ke dalam perniagaan dia. Okey, contoh dia macam Ali juga tadi. Okey, Ali dia ambil komputer rumah dia, kemudian dia pergi letak dekat office untuk kegunaan staf dia. Jadi itu kita sebut sebagai modal apabila pemilik mengeluarkan barang dia sendiri dan digunakan untuk perniagaan. Okey, ini adalah rekod transaksi bank. Okey, so cikgu rasa kamu familiar, mak dengan ayah kamu mungkin akan dapat rekod transaksi bank setahun sekali ataupun setiap bulan. Ni kita sebut rekod transaksi bank ataupun nama yang selalu kita sebut ni penyata bank. Okey, dia merekodkan duit keluar dan duit masuk. Dan di dalam transaksi ni, kalau yang sebelah kiri ni, okey, yang sebelah kiri ni jumlah urus niaga, nampak dia tunjuk tambah ni maksudnya duit masuk. Okey, dan di hujung ni baki lah. Ini adalah rekod transaksi bank. Dia menunjukkan duit keluar dan masuk di dalam bank. Okey, penyata bank menunjukkan rekod transaksi bank. Ini nama dia penyata bank. Okey, dan penyata bulanan dikeluarkan oleh pihak bank kepada pemegang akaun semasa yang menyenaraikan semua urus niaga yang dibuat melalui bank. Okey, dia adalah penyata yang dikeluarkan oleh pihak bank kepada pemegang akaun semasa, dan dalam penyata tu dia senaraikan semua urus niaga yang dibuat melalui bank. Okey, rekod jualan. Okey, rekod jualan ada beberapa dokumen yang terlibat. Okey, so rekod jualan ialah dokumen yang mengandungi catatan aktiviti jualan yang dilakukan. Okey, so apa-apa sahaja yang melibatkan aktiviti jualan, kita sebut rekod jualan. Okey, contoh dokumen bagi rekod jualan ialah bil tunai, resit, invoice dan slip daftar tunai. Okey, macam dekat sebelah ni. Okey, yang ni adalah kita sebut sebagai slip daftar tunai. Okey, sebab apa slip daftar tunai? Okey, sebab kalau kita tengok kat sini nampak ni. Ni macam yang dikeluarkan daripada mesin daftar tunai tu. Okey, mesin daftar tunai tu yang mana? Bila kamu pergi supermarket Tesco ke, kamu pergi Giant ke, bila kamu nak bayar, akan keluar satu kertas daripada mesin. Lepas bayar tu kan, kemudian cashier tu akan koyak dan bagi dekat kamu satu salinan. Yang tu sebenarnya nama dia bukan resit, nama dia slip daftar tunai. Okey, sebab apa nama dia slip daftar tunai? Sebab dia keluar daripada mesin daftar tunai. Okey. Okey, rekod pembelian. Okey, rekod pembelian ialah dokumen yang mengandungi catatan aktiviti pembelian yang dilakukan. Okey, dokumen apa-apa dokumen yang ada catatan yang melibatkan aktiviti pembelian. Jadi sebenarnya dokumen dia sama macam rekod jualan. Okey, tapi perbezaan dia adalah dekat atas dia tu. Okey, sekejap cikgu tunjuk. Okey, contoh dokumen pembelian sama lah macam tadi. Bil tunai, resit, invoice dan slip daftar tunai. Okey. So, apa yang membezakan dokumen rekod pembelian dan rekod jualan adalah di atas ni. Okey, nama dekat atas ni mestilah nama orang yang menjual atau orang yang mengeluarkan dokumen. Okey, ingat tak sebelum ni cikgu kata yang tanggungjawab perniagaan selepas dia memulakan sesebuah perniagaan, okey, mestilah meletakkan nama dan nombor pendaftaran perniagaan di resit. Betul. Di sinilah yang dia perlu letak. Okey, jadi bila kita keluarkan resit, okey, maksud dia kita punyalah dokumen tu kan. Bila kita keluarkan resit, bila kita jual barang, logiknya bila orang beli barang dekat kita, okey, mahu dia bayar,
Siapa yang akan keluarkan resit? Siapa yang akan keluarkan dokumen? Orang yang menjual. Jadi, bila kita menjual, nama perniagaan kita akan berada di atas dokumen. Okay, kalau kita membeli, maka di atas dokumen yang kita terima itu akan ada nama perniagaan yang menjual. Okey, jadi nanti bila dapat soalan, awak tengok dekat atas tu, nama siapa. Okey, kalau nama perniagaan kita, maksudnya kita sedang menjual. Kalau nama perniagaan orang lain, maksudnya kita sedang membeli. Okey, jadi cikgu terang satu-satu. Okey, bil tunai adalah bil yang kita dapat apabila kita, yang ni sebab cerita pasal pembelian kan, kita dapat bila kita membeli barang secara tunai, kita tak hutang. Kita ambil barang, kita terus bayar. Jadi kita akan dapat bil tunai. Okey. Resit pula kita akan dapat bila kita membuat pembayaran. Okey, so mungkin pembayaran kita buat sama pembayaran yang kita buat selepas kita membeli secara hutang. Okey, contoh dia, kamu membeli perabot secara hutang. Okey, bayar setiap bulan. Okey, bayar secara bulanan. Jadi setiap bulan kamu buat pembayaran. Setiap kali pembayaran dibuat, kamu akan menerima resit. Resit ni menunjukkan bukti pembayaran kamu. Okey, invoice pula, invoice macam ni. Invoice adalah dokumen yang dikeluarkan apabila kamu membeli secara hutang ataupun kamu menjual secara hutang. Okey, dapat saja invoice, kita tahu dia sedang membuat urus niaga secara hutang. Okey, maksud dia ketika invoice dikeluarkan tidak ada pembayaran yang berlaku. Okey, so dekat dalam invoice dia ada item apa yang dibeli, kemudian berapa bilangan dan juga jumlah. Okey, tidak ada bukti pembayaran ketika ini. Hanyalah bukti pembelian secara hutang. Okey, dan slip daftar tunai kamu dapat ketika kamu menerima bukti pembayaran apabila kamu membuat pembayaran di mesin daftar tunai. Okey, so cikgu ulang lah. Bil tunai akan dikeluarkan untuk urus niaga secara tunai. Resit akan dikeluarkan apabila sesebuah pembayaran berlaku. Invoice akan dikeluarkan apabila urus niaga secara hutang berlaku dan slip daftar tunai dikeluar daripada mesin daftar tunai. Okey, yang ketiga adalah dokumen daripada rekod kos operasi. Yang cikgu sebut tadi, selain daripada kos kita membuat pembelian atau penjualan barang niaga. Okey, contoh dia dekat sini adalah bil elektrik, TNB. Okey, kita tak ada beli barang apa-apa kan. Jadi ini adalah kos operasi ataupun bil telefon, bil air. Okey, rekod operasi. Kos operasi adalah dokumen yang mengandungi catatan ataupun aktiviti perbelanjaan selain daripada kos pembelian barang niaga. Okey. Contoh dia adalah bil pengangkutan. Bil pengangkutan ni maksud dia bila kamu kamu sewa lori. Okey, jadi kamu akan dapat bil. Okey, kemudian bil pos, kamu pos barang, kamu dapat bil. Bil insurans dan juga gaji dan juga utility. Utility adalah penggunaan elektrik dan juga air. Okey, rekod ambilan dan modal. Apabila pemilik melakukan aktiviti ambilan barang niaga ataupun tunai ataupun pemilik menyumbangkan modal ke dalam perniagaan, ada satu sahaja dokumen yang akan dikeluarkan iaitu memo. Okey, so rekod ambilan dan modal ialah rekod yang mengandungi maklumat ambilan oleh pemilik daripada perniagaan untuk kegunaan sendiri dan ambilan akan menyebabkan modal pemilik berkurang. Okey, sebab bila pemilik ambil modal berkuranglah. Okey, so kita pergi kepada simulasi penyediaan dan penyimpanan dokumen perniagaan yang dirancang. Okey. Usahawan perlu menyimpan dokumen perniagaan dengan teratur dan sistematik.
Okey, kalau disimpan tak teratur, kalau tak sistematik, susah dia nak cari bukti dokumen yang dia telah simpan. Selalunya kita akan simpan ikut tarikh dan ikut jenis dokumen. Okey, rekod jualan satu fail, rekod pembelian satu fail, rekod kos operasi satu fail, rekod ambilan dan modal satu fail. Okey, dan kita akan ikut tarikh supaya kita senang nak cari. Okey, ini adalah urus niaga kedai komputer Suria sepanjang bulan Jun 2017. Jadi, bila kamu dapat soalan, benda pertama yang kamu kena tengok adalah siapakah pemilik. Jadi, tengok nama pemilik. Nama pemilik adalah kedai komputer Suria. Kedai komputer Suria. Okey, jadi kita tengok dokumen yang pertama. Memo. Dan siapa yang keluarkan memo ni? Kedai komputer Suria yang keluarkan. Ingat tak tadi memo untuk apa? Ada dua sahaja. Memo boleh dikeluarkan sama ada pemilik membuat ambilan ataupun pemilik mengeluarkan modal. Jadi kalau tengok dekat sini, dia buat apa? Dia bawa masuk wang tunai sebagai modal. Okey, dia bawa masuk duit dia ke dalam perniagaan sebagai modal. Jadi ini memo digunakan untuk merekod ambilan dan juga modal daripada pemilik. Okey, so Puan Suria memulakan perniagaan komputer dengan wang tunai di bank sebanyak 30,000 sebagai modal perniagaan. Okey, so yang kedua, urus niaga kedai komputer Suria. Okay, so kita tengok invoice. Invoice. Okay, invoice apa? Invoice ni guna untuk apa? Dia untuk urus niaga secara hutang ataupun secara kredit. Okay, kita tahu dia sedang tengah buat urus niaga secara hutang. Okay, kita tengok siapa yang keluarkan. Syarikat Komputer Maju. Oh, bukan Suria yang keluarkan. Suria dapat dokumen ni. Cuba kita bayangkan balik bila kita dapat. Kita pergi kedai, kita dapat dokumen. Kita dapat. Kita sedang jual ke kita beli? Senang, paling senang sekali kalau kamu dapat resit daripada cikgu. Kamu jual ke kamu beli? Pergi kedai buku tu. Bila kita mendapat dokumen, okay, maka maksud dia kita sedang membeli. Okay, ingat kalau atas ni nama orang, maksud dia kita sedang membeli. Okey, jadi dia beli apa ni? Laptop jenama A dan laptop jenama B. Okey, so tengok Puan Suria membuat belian barang niaga. Ingat barang niaga sebab invoice secara kredit sebanyak 9,950. Ni jumlah dia. Okey, ingat invoice adalah urus niaga kredit dan tengok nama di atas dokumen tersebut. Kalau nama orang lain, maksud dia kita sedang membeli. Okey, yang seterusnya slip daftar tunai. Slip daftar tunai maksud dia kita dapat daripada mesin daftar tunai. Okey, kita tengok kita jual ke kita beli. Okey, Pasaraya Minsun. Jadi maksud dia kita sedang membeli. Okey, so dia Puan Suria ni sedang membuat pembelian. Okey, dan jumlah pembelian dia adalah sebanyak RM54. Jangan tengok dekat tunai ni, jangan tengok kat baki, tengok jumlah dia. Okey. So Puan Suria membeli beberapa alat tulis sebanyak RM54 secara tunai. Slip daftar tunai ni kita beli secara tunai. Okey. Invoice lagi. Okey, maksud dia sedang membuat urus niaga secara kredit. Okey, dan kita tengok siapa yang keluarkan. Kedai komputer Suria. Bila kita keluarkan, maksud dia kita sedang menjual. Jadi, Puan Suria sedang membuat jualan secara kredit. Okey, dan jumlah dia adalah sebanyak RM10,000. Okey, Puan Suria membuat jualan barang niaga secara RM10,000 sebanyak RM10,000 secara kredit. Okey, kita tengok pula bil tunai. Bil tunai ni maksud dia urus niaga secara tunai. Okey, urus niaga apa? Jualan ke belian? Okey, tengok nama ni. Oh, nama orang lain. Nama orang lain maksud dia kita sedang
membeli. Okey, jadi Puan Suria membuat belian secara tunai sebanyak 1,740. Cikgu lupa sebut lah barang niaga secara tunai. Okey, macam mana kita tahu dia beli barang niaga ke tak? Okey, Puan Suria kan jual komputer. Jadi kalau barang yang dia beli ni pasal komputer, maka itu adalah barang niaga. Sebab dia nak jual balik. Okey, kita tengok kat sini. Resit rasmi. Cikgu sebut tadi, resit rasmi kita dapat bila sama ada akan dikeluarkan sama ada kita buat pembayaran ataupun orang buat pembayaran dekat kita. Jadi kita tengok dekat sini. Resit rasmi. Siapa yang keluarkan? Suriah keluarkan. Ingat tak tadi cikgu sebut apa? Kalau nama kita di atas, maksud dia kita sedang menjual. Kalau nama kita di atas, kita sedang menjual. Jadi maksud dia bila kita jual, kita lah yang terima duit. Okey, so pelanggan Puan Suria menjelaskan hutang sebanyak 10,000. Okey, kita yang terima duit sebab kita yang jual. Kita jual sama dengan kita terima duit. Kenapa kita tak sebut kita jual dekat sini? Sebab resit rasmi menunjukkan sama ada penerimaan ataupun pembayaran wang. Okey. Okey, bil. Confirm lah kalau TMB bukannya TMB bayar kat kita kan. Okey, jadi ini adalah kos operasi. Puan Suria membayar bil telefon perniagaan sebanyak RM195.35. Okey, voucher pembayaran. Okey, voucher pembayaran ni khas untuk gaji. Ingat nah? Voucher pembayaran adalah untuk gaji. Okey, jadi voucher pembayaran ni tengok nama siapa? Kedai Komputer Suria. Okey, kedai komputer Suria yang keluarkan, maksud dia kedai komputer Suria yang membayar gaji. Okey, bayar voucher ni mesti kita lah bayar gaji. Okey, jadi Puan Suria membuat bayaran gaji kepada pekerjanya sebanyak 900. Okey, Encik Ibrahim. Okey, resit. Resit rasmi berlaku apabila sama ada pembayaran ataupun penerimaan. Kita nak tengok kita terima duit ke kita tengah bayar. Okey, so kita tengok di sini syarikat komputer maju. Maksud dia apa ni? Nama orang lain. Nama orang lain. Kita sedang membeli. Kita beli maksudnya kita bayar. Okey, kita beli maksudnya kita bayar. Jadi bila kita bayar, ayat dia Puan Suria menjelaskan hutang dengan pembekal sebanyak 9,950. Okey, memo. Ingat tak tadi memo apa? Memo untuk dua benda. Satu untuk ambilan. Satu untuk modal. Jadi, ni Puan Suria buat apa? Pemilik mengeluarkan wang tunai. Dia ambil duit kat dia. Jadi, ini adalah ambilan. Okay, Puan Suria mengeluarkan wang tunai perniagaan untuk kegunaan peribadi sebanyak 200. Voucher pembayaran. Ingat tak tadi? Voucher pembayaran. Ingat, voucher untuk gaji. Voucher untuk gaji. Dan voucher juga kita keluarkan untuk bayar apa-apa kos operasi. Okay, so dekat sini dia bayar sewa kedai. Okey, so Puan Suria menjelaskan sewa kedai 900 secara tunai. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Okey, cikgu akan letakkan latihan di dalam Google Classroom. Maka cikgu minta kamu untuk buat latihan tersebut dan akan kita bincang di dalam sama ada Google Meet ataupun Telegram chat, gantung kepada apa yang akan cikgu maklumkan kepada kamu pada next class nanti. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi dengan kelas kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.